Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih juga kepada pihak JKN kerana menjemput saya untuk memberi ceramah tentang breast cancer dan sedikit thyroid cancer. Okey, semua ni paramedik ke ada yang doktor? Ada doktor juga. Okey, sebagaimana kita tahu, breast cancer ni merupakan kanser yang paling biasa terjadi di kalangan wanita, bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Kalau kita lihat pada tahun 2020, kanser payudara ni merupakan orang kata penyebab kedua tertinggi kematian disebabkan oleh kanser, iaitu sebanyak 11.9%. Yang paling utama adalah kanser paru-paru, around lebih kurang dekat 16%. Jadi kalau kita lihat data daripada Cancer Registry pada tahun 2020, kes kanser yang paling banyak direport adalah kanser payudara. Itu sebanyak 17.3%. Maksud dia makin lama makin banyaklah kanser payudara. Kenapa? Because kita ada saringan awal. Kalau kita lihat insiden dia, banyak mana kes kanser terjadi ni mengikut kaum. Ni adalah dalam kita punya pada tahun 2016 yang terakhir kita tengok, kebanyakannya pada kaum Chinese, itu dalam kita tengok per 100,000 itu 40.7. Diikuti oleh India dan juga Melayu dalam 1.5 per 100,000. Kalau kita lihat secara keseluruhan, risiko lifetime risk nak dapat kanser ni iaitu dalam satu orang dalam 27 orang. Maksud dia quite common kan. Dalam 27 orang, contohnya dalam bilik ni ada 30 orang. Contohnya semua wanita. Mungkin satu orang daripadanya akan dapat kanser. Kemungkinan besar. Okey. Okey, kalau kita lihat kanser, macam saya beritahu tadi, antara wanita di seluruh Malaysia pada tahun 2020, orang kata kanser payudara ni 1/3 daripada jumlah kanser, quite common, 1/3, diikuti oleh kanser kolorektal iaitu 11.9 yang Mr. Zahiri yang bagi ceramah tadi, dan seterusnya kanser-kanser lain kanser-kanser lain contohnya limfoma, thyroid kanser yang kecil-kecil, bone cancer, tu kita kira peratusan sikit sangat. So masalah utama kita adalah kanser payudara, itu 1/3 dari populasi. Contohnya kalaulah Malaysia ni 30,000 kan, 30 juta kan kita sekarang ni. Wanted adalah kalaulah wanted adalah wanita, daripada wanted tu 1/3 daripada wanita tu boleh dapat kanser. Maksud tinggi tu. Okey, kalau kita lihat insiden setiap tahun di Malaysia bermula daripada tahun 2007 sampai 2016, dia punya kes sentiasa meningkat. Dia tak turun-turun, sentiasa meningkat. Kita lihat 2007 hingga 2011, 18,000, 2012 hingga 2016, makin naik. Data 2017, 2020 belum ada lagi. Tetapi kalau kita lihat pada tahun lepas, kes adalah almost 2 kali ganda. Maksud dia banyak tu, 2 kali ganda maksud dia meningkat. Ini banyak faktor lah disebabkan oleh kita mempunyai efektif saringan awal, terutamanya kita ada saringan awal untuk kesan kanser payudara. Okey, kalau kita lihat kita compare daripada tahun 2007 hingga 2011, 2012 hingga 2016, dia punya peningkatan umur daripada umur bermula 25 tahun sampailah dia peak umur iaitu 50 hingga 64 tahun. Maksud dia kalau kita lihat umur tu dia meningkat, risiko nak dapat kanser tu meningkat sampai peak umur 60 tahun. Lepas tu dia akan turun. Pada tahun 2012 hingga 2016, kes kita makin meningkat kalau kita tengok chart yang saya tunjuk tu. Okey, kalau kita lihat, kita compare percentage, itu kita compare dia punya stage. Kita tahu kanser payudara, kanser semua ada peringkat 1 hingga 4. Pada tahun 2012 hingga 2016, kes kanser peringkat akhir kita panggil, peringkat advance, peringkat advance 3 dan 4. Peringkat awal kita panggil 1 dan 2. Kita lihat peringkat 3 dan 4 makin meningkat. Puncanya kita tak pasti kenapa dia makin meningkat. Peringkat 3 dan 4 sepatutnya bila kita buat saringan awal, kes kanser yang peringkat advance tu makin menurun.
tetapi kita lihat makin meningkat. Kalau kita lihat data yang saya buat di Kota Baru, kes kanser kita di peringkat lewat iaitu 3 dan 4 adalah lebih daripada 50%. Maksud dia pesakit datang dah peringkat akhir ni macam ramai lagi. So kita kalau boleh kita tak nak dia orang datang lewat. Kenapa? Sebabnya prognosis bila datang lewat ni memang kuranglah berbanding peringkat awal. Okey, kita lihat faktor-faktor risiko. Kebanyakannya kita tak tahu punca faktor risiko. Maksudnya saya dapat kanser tapi saya tak ada penyebab. Contohnya pesakit kata kat kita, saya ni umur muda lagi lah, contohnya 45 tahun, saya umur 50 tahun contohnya, kita bagi contoh. Saya melahirkan anak pada usia muda, ya, anak ada 3 orang, ahli keluarga tak ada kanser, tetapi saya tak ada penyebab lain, ya, saya dapat kanser. So kita pun kadang-kadang kita tak boleh nak bagi jawapan apa punca kanser yang terjadi. Kalau kita lihat faktor risiko ni sebenarnya dia bukan penyebab kanser. Cumanya dia ada, bila dia ada faktor risiko ni, dia ada risiko dia nak dapat kanser tu meningkat sikit berbanding orang biasa. So kalau kita kata kamu macam contohnya kita kata kalau kamu tak melahirkan anak langsung contohnya, kamu akan dapat kanser tu bukan. Kita tak boleh kata macam tu. So kalau tu adalah faktor risiko saja, bukannya penyebab kanser. Okey, kalau kita lihat ada kita kumpulkan faktor ni kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan yang kita boleh modify, yang kita boleh ubah dan yang kita tak boleh ubah. Okey, kita lihat faktor yang apa yang kita tak boleh ubah. Contohnya umur, ya. Dengan peningkatan umur, makin tinggi kita punya risiko nak dapat kanser. Pada wanita yang makin berusia, dia makin tinggi untuk dapat kanser. Kalau kita lihat dia punya peak nanti, macam saya kata, umur 60 hingga 64 tahun. 50 hingga 60 lebih tu adalah faktor tinggi nak dapat kanser. Kalau kita lihat yang table yang saya bagi ini, dia punya the probability, kemungkinan untuk mendapat kanser dalam tempoh 10 tahun makin meningkat bila usia itu meningkat. Dan kalau data di luar negara berbanding di Malaysia, kita 1 dalam 30, 1 dalam 20, 30, tetapi di luar negara dia punya risiko wanita untuk dapat kanser itu lebih tinggi, 1 dalam 8 orang, 1 dalam 12 orang. Maksud dia risiko itu tinggi sangat untuk dapat kanser. Okey, kita tengok jantina. Jantina itu sendiri, wanita itu sendiri adalah orang kata faktor risiko untuk kanser. Kanser payudara. Menjadi wanita adalah orang kata risiko. Jadi setiap wanita sebenarnya berisiko untuk dapat kanser. Okey, kalau kita lihat ahli keluarga yang ada kanser mungkin pada peringkat awal, contohnya mak dia dah ada kanser umur 50 tahun. Jadi dia risiko nak dapat kanser kemungkinan 5 tahun ataupun 10 tahun lebih awal daripada ibunya. So risiko dia lagi tinggi. Salah satu yang ahli keluarga yang ada kanser, contohnya kita panggil pembawa genetik, pembawa karier genetik yang BRCA1, BRCA2. Saya tak bagi tahu detail lah, tapi sekurang-kurangnya at least kamu tahu yang kita ada pembawa genetik yang membawa jin dalam badan dia, ada BRCA1, BRCA2 gene, dia ada risiko tinggi, lebih tinggi untuk dapat kanser. Kalau dia ada, yang wanita yang ada ni, kemungkinan besar hampir 80% bila dia meningkat usia, contohnya daripada umur dia kecil, dia tahu dah ada gene ni, umur dia 40 tahun ke atas, risiko nak dapat kanser adalah tinggi, lebih kurang 80%. Tapi kalau lelaki ada gene ni, dia ada kanser lain, kanser prostat, tinggi adalah 40 ke 60%. Contoh yang saya bawa di sini adalah Angelina Jolie, semua orang tahu kan, Angelina Jolie, di mana dia adalah pembawa gene ni. So bila dia buat test, orang kat sana dia suka buat test kan, test macam-macam, orang kata genetic study dia buat. So dia buat test, dia positif. So dia kata bila dia positif, dia kata almost dia akan dapat kanser bila umur dia meningkat. Apa yang dia buat? So dia buang semua, dia buang dua-dua breast, dia buang dia punya ovary dan dia buang juga fallopian tube. So dia kata bila dia buang semua ni, apa risiko dapat kanser? Dia kata almost risiko tak ada lah. 99% boleh orang kata buang risiko kanser tu. Tetapi kita di Malaysia yang buat genetic testing ni hanya saya rasa di UM saja. Ada beberapa pasien yang saya rujuk ke UM, tetapi bila kita buat genetic testing ni implikasi dia besar di Malaysia sebab kita tak betul-betul orang kata kita establish.
Kalau di negara barat, walaupun dia ada orang kata pembawa gene ni, tetapi insurans dia cover. Tetapi di Malaysia ni, kalau kita ada gene ni, insurans tak cover. Contohnya kalau lah kita ada gene ni, kita tahu dah di future kamu akan dapat kanser. So kalau dapat kanser, insurans tak cover dah. Dah tahu dah kamu akan ada ni kan. So itu adalah masalah di Malaysia. Jadi dan ujian ini adalah juga sangat mahal. Okey, faktor reproduktif. Contohnya pesakit yang dapat early menarche. Early menarche contohnya mereka dapat period awal kurang pada umur 12 tahun dan late menopause. Maksud dia lebih daripada 55 tahun. Maksud dia datang lambat nak berhenti period. Okey, kalau kita compare yang late menopause, contohnya yang orang biasa yang kita tengok biasanya menopause umur 55 tahun ni kebiasaan. Kalau dia menopause umur 55 tahun berbanding dengan wanita yang menopause awal 45 tahun, risiko dia 2 kali ganda lebih tinggi untuk dapat kanser berbanding wanita yang dapat yang putus haid awal. Okey, kalau kita lihat pesakit yang ada neoplastic disease of breast. Contohnya dia ada lump kat breast, dia jumpa doktor dan dia buat biopsi. So biopsi come back as DCIS. DCIS ni kita panggil ductal carcinoma in situ. Maksud dia kanser setempat. Mungkin tak faham kalau kita tengok anatomi payudara tu sendiri, dia ada orang kata kelenjar susu dan saluran susu. Okey, saluran susu tu kita panggil ductus. Kelenjar susu kita panggil lobule. Kebanyakan kanser adalah daripada ductus lah, kita panggil ductal carcinoma. Okey, so kalau dia DCIS, risiko dapat kanser almost boleh kata more than 80% dan kita advise untuk buang. Okey, dia ada atypical ductal hyperplasia. Contohnya kita buat biopsi ada atypical ductal hyperplasia. Hyperplasia ni dia macam sel-sel yang banyak. Sel-sel tu sel banyak. Kalau hypertrophy tu dia membesar, sel yang membesar. Kalau hyperplasia sel-sel tu dia membiak dengan banyak. Jadi bila ada sel macam ni, risiko nak dapat kanser 4 kali ganda berbanding orang biasa. Sebab tu kita advise untuk buang lah. Satu lagi adalah previous history of cancer lah. Kalau dia dah ada kanser sebelah kanan contohnya, risiko dia nak dapat kanser sebelah kiri juga tinggi. Okey, kalau kita lihat payudara itu sendiri ya. Payudara itu sendiri kalau density ni mungkin kita boleh kata macam dense, kenyal ataupun isinya padat. Maksud dia payudara yang padat isinya dia ada risiko 2 kali ganda untuk dapat kanser berbanding orang biasa. Ataupun kalau betul-betul dia dense, 4 kali ganda risiko nak dapat kanser berbanding orang biasa. Tetapi kalau risiko dia macam dia punya less dense, maksud dia less orang kata padat isinya, dia boleh kurangkan risiko untuk dapat kanser. So jadi wanita sana kena, inilah ada setengah kan macam-macam sekarang orang buat lah. Buat terutamanya banyak macam produk yang dijual. Kita boleh advise lah mana-mana mungkin ahli keluarga ataupun pesakit-pesakit supaya tidak mengambil sesuatu yang boleh merangsang pertumbuhan. Orang kata collagen, all those things yang boleh merangsang pertumbuhan sel-sel payudara supaya kita boleh kurangkan risiko kanser. Okey, apa pula yang faktor yang kita boleh ubah? Contohnya faktor yang boleh ubah nulliparity. Nulliparity maksudnya pesakit tak pernah mengandung. Nulliparity. So kalau dia tak pernah mengandung langsung dalam kehidupan beliau, dia dapat risiko 2 kali ganda berbanding orang biasa. Tetapi kalau breastfeeding pula, kita panggil protektif. Maksud dia boleh kurangkan risiko nak dapat kanser. Contohnya kalau mengikut kajian yang dijalankan, wanita yang menyusu baby secara konstan selama 12 bulan, dia boleh kurangkan lagi risiko kanser by 4.3%. Maksud dia kalau dia mengandung setiap 3 tahun atau macam tu, risiko dia makin kurang. Tetapi ada juga yang macam ni boleh dapat kanser. So kita kata ini adalah faktor risiko dan faktor yang boleh kurangkan risiko kanser. Kemudiannya pesakit yang wanita yang mengandung pada usia yang orang kata lebih daripada 30 tahun. Maksud dia first baby tu dia lahirkan baby pada usia lebih pada 30 tahun. Maksud dia ada risiko tinggi untuk mendapat kanser payudara. Tetapi ada kalaulah wanita tu umur dia 35 tahun ke atas,
Kalau tiba-tiba macam dia berkahwin umur 35 tahun baru dia nak dapat anak dan dia mengandung dan bersalin, risiko nak dapat kanser tu lebih tinggi daripada wanita yang tak pernah melahirkan baby langsung, mengikut kajian yang dijalankan. So lagi berusia wanita tu melahir first baby, bukannya second atau third, first baby, jadi risiko dia dapat nak dapat kanser. Okey, kita lihat faktor umum, faktor hormonal. Faktor hormonal ni kita kira macam faktor risiko yang sangat rendah lah. Kita ada mild, moderate dan high risk lah. Kalau hormonal factor ni, contohnya ACP lah, dia punya risiko sangat rendah. Ya. Contohnya penggunaan OCP lebih daripada 10 tahun. Dia akan kata boleh dapat risiko nak dapat kanser pada tahap awal lah. Tak menopause lagi dia dapat kanser. Tetapi inilah pengambilan yang orang kata tempoh jangka masa yang panjang. Kalau ambil 6 bulan dan 6 months to 12 months, mungkin risikonya almost kita kata tak signifikan langsung lah. Okey, kalau kita ambil, dia ada hormon ACP ni ada dua kan, estrogen dan progesteron. Kalau wanita sudah dia tahulah estrogen dan progesteron. Tetapi kalau kita ambil, kalau wanita yang ambil progesteron OCP tu lebih pada 5 tahun, dia akan dapat risiko nak dapat hormonal positive breast cancer. Hormonal positif maksud dia ER/PR positive breast cancer lah. Selepas maksud dia kita buat pembedahan atau kita jalan rawatan, dia ada lagi ubat anti hormon yang kita boleh bagi untuk kurangkan risiko kanser tu. Kalau kita combine OCP dengan OCP, estrogen dan progesteron, dia punya risiko sangat-sangat kurang. Okey. Bagi wanita yang mengambil, contohnya wanita yang telah menjalani pembedahan histerektomi, buang uterus, buang ovary disebabkan oleh penyakit dan dia mengambil hormon sebagai ganti, risikonya untuk dapat kanser sangatlah kurang. Dengan syarat pengambilannya lebih pada 15 tahun baru ada risiko nak dapat kanser. Selalunya tak lama yang dia orang ambil kan. Okey, kita tengok lifestyle. Overweight, obesity ni macam lebih berat badan, obesity ni merupakan faktor risiko yang rendah lah, yang mild risk untuk dapat kanser. Tetapi kalau kita tengok, kalau mereka-mereka yang obesity ni, yang overweight, nak dapat kanser 2 kali ganda berbanding orang yang biasa yang normal weight. Okey, physical activity pula. Kalau kita buat aktiviti fizikal ni, dia berkadaran songsang maksud dia. Kalau kita makin aktif, makin kurang risiko dapat kanser. Kalau kurang aktif, tinggilah risiko dapat kanser. Kalau ikut WHO ni, dia kira dalam 600 minit per week. 600 minit lebih kurang dalam 2 jam. 600 minit lebih kurang dalam 2 jam selasa. 600 minit. Beberapa jam dalam seminggu dia buat aktiviti yang contohnya kalau ikut WHO ni berjalan lebih kurang 150 minit. Maksudnya berjalan biasa yang contohnya keliling-keliling padang ataupun taman, berjalan biasa selama 150 minit tu dipanggil boleh kurangkan risiko lah. Risiko maksudnya kita aktiviti fizikal, whatever fizikal yang kita buat, menanam, bersenam dekat rumah tu boleh kurang risiko. Mengikut kajian dijalankan, aktiviti yang moderate, ia boleh kurangkan lagi 30% risiko dapat kanser. Berbanding yang orang kata risiko yang buat main-main aktiviti. Sebab tu banyak kita tengok sekarang ramai orang bersenam, berbasikal, jogging, join gym, dah ramai kesedaran orang kita untuk dapat orang kata healthy lifestyle dan kurangkan risiko nak dapat kanser. Bukan saja kanser payudara tetapi juga kanser-kanser yang lain. Okey, mengikut kajian, because of Chinese women, dia kata ni banyak sangat risiko orang dapat kanser berbandingan bangsa lain. So dia buat kajian di antara bangsa Cina ni, dia kata pengambilan lebih 3 atau lebih orang kata green tea, teh hijau satu hari, dia boleh kurangkan risiko nak dapat kanser payudara. Ada juga kajian yang dijalankan, ambil kopi 2 cawan satu hari, dia kata boleh kurangkan risiko nak dapat kanser. Tetapi bila dia buat ujian analisis secara statistiknya tak berapa signifikan. Tapi kalau ikut data, sesiapa yang minum kopi ni berbanding tak minum kopi, dia kata risiko dia dapat kurang sikit. Orang kata insiden kanser ni kurang. Tetapi kalau kita buat analisis, not really significant.
Okey, dietary folate, contohnya wanita yang ambil dietary folate, so jangan risau, dia tak ada efek langsung atas risiko nak dapat kanser payudara. Okey, ada setengah-setengah tu pun suka sangat minum soya lah. Minum soya, so kalau yang ambil soya yang ada isoflavane. Isoflavane ni kita panggil phytoestrogen ataupun estrogen daripada tumbuh-tumbuhan. Dengan pengambilan ni dikata boleh kurangkan risiko dapat kanser. Kenapa? Bila isoflavane ni kita minum, dia akan bertindak, contohnya dekat payudara tu sendiri dia ada reseptor estrogen, progesterone reseptor lah. So kita minum isoflavane tu, isoflavane tu akan melekat dekat reseptor dekat sel-sel payudara tu, dan dia boleh kurangkan aktiviti estrogen. Dengan bergabung dengan reseptor tu, dia akan kurangkan aktiviti estrogen dan kurangkan risiko nak dapat kanser. Okey, bagi sesiapa yang minum alkohol, tetapi risikonya sangat rendah, minum alkohol 10 gram per day, selalunya dikata 1 gelas, 7% increase risk nak dapat kanser berbanding orang yang tak minum alkohol. Okey, faktor risiko yang lain adalah radiasi exposure, exposed to radiation. Contohnya masa dia kecil dia dapat kanser limfoma, dapat kanser yang memerlukan radiasi, radioterapi kepada dia punya dada ataupun badan lain lah, risiko dapat kanser lebih tinggi berbanding orang biasa. Ataupun wanita yang dah ada kanser sebelum ni, dah dapat perawatan radioterapi, dia ada sedikit tinggi risiko dapat kanser berbanding orang biasa untuk contralateral side. Okey, screening, apa yang kita nak buat dengan screening ni? Maksudnya kita, macam mana kita nak screen supaya kita dapat detek awal kanser payudara. Ini terpanggil ujian yang dijalankan ke atas orang yang biasa, orang normal. Pesakit yang tak ada masalah langsung, orang sihat macam kita walafiat, sihat walafiat, tak ada tanda-tanda, tak ada sakit, dan kita ada buat screening untuk tengok betul ke kita ada kanser ke tak. Okey. Breast self-examination ni bukan, maksudnya pemeriksaan payudara secara sendiri. Kita tak panggil screening, bukan part of screening. Cumanya bila kita advise pesakit ataupun wanita untuk buat self-examination ni, kita nak kita bangkitkan orang kata kesedaran dalam diri mereka, dan kita nak mereka bertanggungjawab atas kesihatan diri mereka. Maksudnya setengah orang tak pernah examine pun, tak pernah periksa, bercuba pun periksa. So bila kita suruh mereka periksa, sebenarnya mereka aware akan kesihatan diri mereka. Sebagai lelaki juga yang lelaki dia tak breast, tapi dinasihatkan buat pemeriksaan testis berkala. Okey. Okey, apa screening method yang kita guna adalah mammogram. Hanya mammogram yang kita guna untuk screening untuk breast cancer. Saya rasa di Kelantan ni kita ada 2 tempat saja, di Kota Baru dan di Kuala Kerai. Nanti Dr. Fairuz akan cerita kot. Di Kuala Kerai dia punya mesin canggih dan orang kata detection dia punya lagi bagus sebenarnya. Sebab dia hospital baru dan is very good lah tomosynthesis kan. So kalau nak betul-betul tengok, bagus kita di Kuala Kerai. Okey, kita tengok untuk yang orang kata orang pesakit yang macam wanita yang orang kata mempunyai risiko yang sederhana lah, sedang-sedang risiko sederhana, bila kita nak buat screening. So kita buat mammogram, kita boleh cadangkan mammogram dibuat setiap 2 tahun bila mereka berusia 50 hingga 74 tahun. Bila usia 50 hingga 74 tahun kita kata boleh buatlah mammogram, you buat umur 50 tahun, 2 tahun lepas tu buat mammogram tengok. Kalau normal kita tengok individual basic lah. Bukannya kita macam, because mammogram ni pun tak selesa buat sebenarnya. Kalau yang pernah wanita yang telah buat mungkin ada rasa sedikit tak selesa, discomfort. Okey, kalau wanita yang 40 hingga 49 tahun, contohnya ada risiko sikit, risiko yang rendah ni macam dia average risk, maksud dia macam obesity ataupun kita panggil dia ambil OCP, kita boleh buat setahun sekali masa umur 40 hingga 49 tahun. Tetapi selalunya kita tengok jugalah individual basis. Ini adalah orang kata cadangan, tetapi mungkin buat sekali lepas tu dan next year buat sekali lagi. Kalau normal mungkin kita ubahlah 2-3 tahun sekali. Okey, bagi wanita yang orang kata moderate risiko pertahan, kita boleh perform buat hantar mereka untuk salinan bermula 40 hingga 49 tahun tu setahun sekali.
Bila umur mereka 40 tahun, kita kata boleh buat lah, mammogram boleh buat setahun sekali. Dan bila mereka capai umur 50 hingga 59 tahun, kita boleh cadangkan 2 tahun sekali, ya. Setahun sekali atau 2 tahun sekali, tetapi yang baiknya 2 tahun sekali lah. Dan bila umur 60 tahun ke atas, because risiko dia walaupun makin tinggi, tetapi bila dah kita buat awal, tak ada kanser-kanser, risiko nak dapat kanser tu almost none, almost sikit. So kita boleh buat 3 tahun sekali. Bagi wanita yang mempunyai risiko tinggi contohnya ahli keluarga ada kanser, mak ada kanser, mungkin kakak ada kanser. So bila kita nak buat ujian ni, so kita consider buat awal 30 hingga 39 tahun tu kita boleh dah buat offer mereka mammogram buat. Dan setahun lepas tu kita boleh start offer lah satu sekali je buat, masuk umur 35 tahun ke kita buat sekali. Bila mereka sampai umur 40 hingga 59 tahun kita buat setahun sekali. Dan bila umur 60 tahun ke atas kita buat 3 tahun sekali. Bagi pesakit yang ada pembawa jin, carrier BRCA1, BRCA2 gene ni, kita boleh offer mereka buat mammogram, buat MRI setahun sekali pada usia mereka 30 hingga 49 tahun. Pada masa yang sama kena juga buat mammogram pada usia 40 hingga 69 tahun. Kenapa kita buat mammogram awal pada umur 30 hingga 49 tahun? Kita tahu orang muda selalunya kita offer mammogram, nanti Dr. Fairuz akan beritahu detail lah. Kita bagi cut point 40 tahun. Bawah 40 kita selalunya tak buat mammogram. Sebabnya density of breast tu dia kata dense. Bila kita dense, bila kita buat mammogram ni dia macam x-ray je. So kita tak nampak, kebanyakan nampak macam putih je. So kita tak nampak. So orang kata macam tak banyak benda yang kita boleh perolehi daripada image yang kita buat. Bila orang kata density of breast tu tinggi. Sebab tu kita cadangkan bila usia 40 tahun ke atas. Okay. Selalunya selepas mammogram, pakar radiologi akan buat ultrasound complement. Dia akan complementkan dengan ultrasound. Kalau dia jumpa mass atau tak ada mass langsung, dia akan buat ultrasound tengok ada lesion ke tak, ada lesion ke atau tak. Tapi dia bukan part of screening. Dia tak boleh jadi screening sebabnya nak buat ultrasound breast, dia kena betul-betul radiografer atau radiologis yang expert dalam breast punya ultrasound. So tak semua orang kata expert, ada yang termis, jadi kita sebab tu kita tak panggil screening. Kalau macam mammogram dia buat x-ray, so semua orang boleh nampak lah. Ultrasound ni dia bergantung kepada operator. Kalau you tak probe sengit sikit, image dia lain. MRI pun sama lah, nak dapatkan MRI bukan senang dan kita punya mesin dekat HRPZ pun dah lama kan, breakdown, bulan 4 ni pula baru nak baik. So sebab tu kita tak panggil orang kata effective screening method MRI ni, sebabnya dia mahal dan nak dapat date pun susah, nak maintain MRI pun susah, tak macam mammogram. Okay, ni contoh mammogram machine. Cara buat dia adalah, maksud dia kita ambil, kita kepit sebenarnya tahu. Itu yang saya kata tak discomfort bagi lelaki tak pernah tahu kan. Mungkin wanita pernah buat, bagi lelaki ni tak pernah tahu. Kita sebenarnya kepit atas dan kepit dari tepi untuk dapat image. Jadi sebenarnya tidak selesa bagi wanita. Itu kalau nak boleh nak buat setahun sekali, kadang-kadang ada setengah tu tak nak, wanita pun tak nak, sebabnya tak selesa, discomfort. Okay, saya sentuh sikit breast self-examination. Dia bukannya screening method. Sebenarnya kita peluang kita buat self-examination adalah peluang untuk wanita, untuk familiar dengan dia punya keadaan payudara mereka sendiri, supaya mereka boleh detect awal ataupun perubahan yang ada pada payudara, dan digalakkan pada usia 20 tahun. Dan kalau boleh daripada 20 tahun tu ke atas, buat sebulan sekali. Okey, bila nak buat breast self-examination ni, breast examination ni kalau boleh kita cadangkan bagi mereka. Selalunya mereka tak tahu bila doktor nak buat ujian ni kan, nak buat pemeriksaan ni, saya tak pasti nak buat bila. So kita boleh cadangkan pada mereka, kita buat bila 5 hingga 7 hari after beginning of dia punya menstruation. Kalau bagi yang menopause, bila kita nak cadangkan, selalunya bagi saya mudah je, saya kata kalau boleh awal bulan setiap
setiap awal bulan, contohnya 1 hari bulan 2, 1 bulan 3, 1 bulan 4, supaya mereka boleh ingat bila mereka buat ujian. Untuk wanita yang pregnant pun sama juga, kita boleh buat cadangkan pada mereka untuk buat pemeriksaan breast examination ni pada awal setiap bulan. Sebab mereka pun ada risiko nak dapat kanser kalaulah mereka contohnya pregnant pada usia lebih daripada 30 tahun, first pregnancy lebih daripada 35 tahun, semua tu ada risiko dapat kanser. Dan kita galakkan mereka buat ujian sebulan sekali. Okey, cara pemeriksaan saya tak nak sentuh detail. Dia ada boleh duduk, boleh berdiri. Selalunya kalau di klinik saya ada expert nurse yang selalu pesakit datang saya akan tanya, tahu ke nak periksa sendiri? Selalu dia orang tak tahu. Dan saya ada expert nurse yang akan ajar mereka untuk buat ujian. Saya rasa kamu semua dah tahu kan macam mana nak buat. Tapi lelaki pun boleh buat untuk isteri. Sebab ada kalangan yang wanita yang datang dengan orang kata payudara yang orang kata peringkat advance, tapi suami pun biar aja macam tu kan, tak apa-apa. Jadi mungkin dia tak interested kot nak tengok, nak pegang dia punya isteri punya payudara. Okey, kalau clinical breast examination ni secara pemeriksaan kita ni dilakukan oleh doktor ataupun expert nurse lah, yang staff nurse yang biasa buat pemeriksaan payudara. Kita galakkan dibuat selepas wanita itu capai usia 40 tahun. Sekurang-kurangnya kita buat 3 tahun sekali. Every 3 years for women between 20 hingga 40 tahun. Kalau yang high risiko tu kita boleh buat, cadangkan mereka buat pemeriksaan berkala lagi cepat. Okey, kita pergi kepada tanda-tanda. Kita dah pandai nak examine breast. Macam apa tanda-tanda yang kita nak tahu ni, kanser ni betul ke ni saya ada kanser ke tak ada. So kalau masa pemeriksaan payudara kita jumpa lam ataupun ketulan atau benjolan pada payudara ataupun di celah ketiak. Ni mungkin kena cepat lah. Ini tanda-tanda dia. Selalunya benjolan atau ketulan ni tak sakit. Selalunya yang pesakit kata saya tak sakit, saya rasa bukan kanser. Inilah kita panggil pitfall. Yang pesakit selalu kata kanser selalunya sakit doktor, selalunya macam tu. Jadi kita boleh nasihatkan kepada kita punya kalangan teman-teman, rakan-rakan yang lain ataupun ahli keluarga, selalunya kanser payudara ni tak sakit dan dia selalunya datang dengan biji kecil dan lama-lama membesar. Okey, ada setengah tu datang dengan discharge. Ada setengah pesakit datang discharge, warnanya mesti warna kokok ataupun mesti blood stain lah, untuk nak kata ni kanser. Ada setengah juga datang yang orang kata warna cecair putih, cecair jernih. Cecair jernih selalunya kita panggil physiological, bukan pathological. So, tapi kalau pesakit khawatir boleh rujuk ke doktor dan buat at least sekurang-kurangnya satu ujian mamogram, kita tengok ada tak lesion. Kalau cecair jernih. Selalunya cecair yang berdarah warna koko ni adalah pathological lah. Okey, change in size, maksud dia perubahan pada payudara tu sendiri. Contohnya bila dia duduk depan cermin dia tengok, kenapa tiba-tiba saya punya sebelah kiri tu besar sikit? Tu mungkin kena ambil notes lah. Mungkin ada sesuatu yang orang kata tak betul berlaku pada dia punya payudara. Saiz dia boleh besar ataupun dia tersengit keluar ke kanan ke sikit atau ke depan ke dalam ke sikit, tu kena ambil perhatian, bukan biar aja tak dapat rawatan awal. Ataupun perubahan pada dia punya puting dengan areola, puting areola, contohnya dia jadi gatal-gatal ataupun dia jadi eczema, itu kena dapatkan rawatan awal. Ada seorang kata tak, saya alergik je doktor. Kalau alergik selalunya dia akan berlaku juga di tempat-tempat lain dalam badan, bukan saja di puting atau di areola ataupun di breast, dia ada tempat-tempat lain. Kalau kita alergik ni ada seorang sakit tak, saya alergik je doktor, bukan benda lain. Itu kita seharusnya orang kata streskan, kata kemungkinan besar ada sel-sel kanser di situ. Okey, selain pada itu adalah orang kata kemerahan ataupun dia macam pembekakan pada kulit-kulit. Maksud dia kulit jadi merah, kulit jadi bengkak, seperti macam biji oren nanti, macam buah oren nanti saya tunjuk gambar nanti.
Yang tu pun kena take note. Kalau dia dah macam tu, selalunya kanser tu dah mungkin orang kata dah pergi ke kulit, bukannya dalam isi payudara tu sendiri. Ataupun dalam keadaan lain kita panggil dia punya puting tu ke dalam. Puting tu ke dalam, maksud dia puting tu masuk ke dalam. Sebelah satu lagi keluar, tapi puting satu lagi masuk ke dalam. Tu kena fikir. Kemungkinan ada ketulan atau benjolan yang boleh menarik kita punya puting tu masuk ke dalam. Selalunya ada juga pesakit-pesakit yang ada, maksud dia dari kecil lagi puting ke dalam. Selalunya dia akan dua belah ke dalam. So kita kena bezakan yang mana satu yang patologikal. Kalau sebelah aja yang tu kemungkinan besar dia adalah yang tak normal lah. Okey, contohnya gambar yang saya tunjukkan. Okey, puting masuk ke dalam, dia ada kemerah-merahan pada di sekeliling payudara. Lepas tu dia punya saiz pun besar. Tak normal kan kita tengok. Sebelah satu ni normal, sebelah ni dia keluar sikit. Ataupun yang tengok ada nodul-nodul, ada sikit-sikit nodul dekat dengan payudara, kulit sekeliling payudara dan dia macam keras. Nampak macam tak healthy lah. Puting tu tak ada langsung, dah hampir almost hilang. Ataupun dia tengok saiz. Dia depan cermin tengok yang ni macam biasa, yang ni macam besar sikit dan dia ke atas. Yang tu kemungkinan ada benjolan atau ketulan dalam. Ataupun dia punya kulit tu masuk ke dalam. Bila kulit masuk ke dalam, maksud dia melekat dekat kulit dan dia menarik, bila dia besar tu dia besar ke bawah dan menarik kulit ke dalam. Okey, macam saya kata tadi, di puting, di sekeliling puting, dia gatal-gatal lah. Gatal, kemerahan, macam eczema. Tetapi dia hanya sebelah saja. So kalau macam ni, kalau masuk di GP atau klinik-klinik kesihatan, you rasa macam kanser ni, saya rasa kena hantar cepat. So dapatkan, refer ke kita untuk dapatkan rujukan. Sebabnya saya tak akan buat biopsi terus macam ni. Sebabnya sakit tau, kita dapat proper isi. Apa yang saya buat adalah saya akan hantar ke skin clinic untuk punch biopsi. Dia akan ambil skin tu, bukan dia ambil isi. Because selalunya kadang-kadang tak ada isi dalam ni. So kita ambil punch biopsi dan kita tengok result dia ada positif. Okey, ini contohnya. Macam saya kata tadi, macam kulit limau, kita panggil pure d'orange. Macam kulit limau, maksud dia macam skin tu dia dah macam bengkak. Disebabkan oleh dia punya saluran limfatik tu tersumbat ataupun ada kanser. So tadian dia membengkak. Okey, ataupun pesakit yang ada ulcer, kebanyakan pesakit dah terlewat selalu macam ni. Untuk mula-mula peringkat awal kecil je doktor, 2-3 cm. Lepas tu pergi klinik, doktor kata ni macam bengkak susu je, tak ada apa. Tapi tak mengandung pun, dia tak menyusu pun, tapi doktor kata bengkak susu. Ada juga di kalangan pesakit kata macam tu. Mungkin di kalangan kita pun tak pasti. So kalau yang ada sebiji je atau benjolan yang dapat detect, terus rujuk ke orang kata doktor yang berkenaan, yang pakar dalam bahagian ini. Okey, apa kriteria kita untuk rujukan awal? Selalunya untuk rujukan awal, kalau ada ketulan, benjolan ataupun pain. Pain selalunya jarang yang dapat kanser. Selalunya pain ni terjadi kepada orang kata breast abscess. Selepas mengandung, dapat bengkak susu jadi nanah. Ataupun dapat orang kata kena gigit serangga ataupun whatever, dapat nanah besar dan ada nanah. Sedangkan dapat pain. Tetapi kalau pain yang tak spesifik, contohnya pain ni macam saya rasa macam sakit tapi tak ada apa-apa pun. Saya rasa ni kena rujuk cepat. Maksud dia macam pain tapi dia tak rasa ada biji, dia buat pemeriksaan tak ada apa-apa, kena rujuk cepat kepada kita. Kadang-kadang mungkin nerve kat dalam tu mungkin dah kena, kita tak pasti. Mungkin ada benjolan di celah ketiak, di axillary nodes yang press dia punya nerve, tu yang dia rasa sakit. Okey, lepas tu kalau ada nipple discharge. Kalau you tak sure, kalau ada buat cecair putih pun keluar daripada nipple, tak sure apa ni betul ke ni, kata pesakit ni boleh dapat kanser ke tak sure, hantar je rujuk kepada kita dan kita buat ujian lanjut. Okey, tanda-tanda kalau kanser tu macam mana? Contohnya dia keras, dia melekat macam saya tunjuk gambar tadi, dia keras, melekat, kulit bengkak macam tadi, orang kata tak simetri dan ada benjolan-benjolan, perubahan pada skin, itu semua tanda-tanda kanser.
ataupun dia punya puting tu ada keluar ni discharge warna merah, darah atau warna koko tu mungkin risiko kanser. Ataupun saya tak ada biji pun doktor, dekat payudara ni ada benjolan dekat celah ketiak, tu pun ada risiko kanser tinggi. Because mula-mula dia punya, orang kata kalau kita lihat anatomi mula-mula lymphatic drainage, saluran kelenjar limfa kita yang dia pergi ke tempat daripada payudara ni, dia pergi tempat mula-mula ada celah ketiak lah, kelenjar axilla. Kalau macam mulut kita, leher ni dia akan pergi dekat kita supraclavicular. Tapi kalau breast, mula-mula dia pergi adalah axilla. Selalunya ada juga pesakit datang dengan axilla bengkak, dia tak ada, tapi tak ada biji dekat payudara. So itu pun kena take notes. Ataupun kita order screening mammogram, lepas tu suspicious lesion, so rujuk kepada doktor secepat mungkin. Kalau ikut yang kita tengok CPG guideline, dia kata kita kena rujuk awal sekurang-kurangnya 2 minggu. Mesti dapat appointment dah untuk dapat breast clinic appointment. Terutamanya wanita yang berusia 35 tahun ke atas dengan tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, ataupun pesakit yang berisiko tinggi dan mempunyai tanda-tanda macam tadi, ataupun bila kita buat ujian pemeriksaan kita ada tanda-tanda yang macam saya sebutkan tadi. Tapi di Kota Baru kita ada, mungkin semua pernah dengar Pink Ribbon Clinic. Pink Ribbon Clinic selalunya pesakit datang awal, you all rujuk awal, saya rasa 1 minggu dah dapat appointment. Contohnya you all tengok dekat klinik hari Rabu ataupun hari Selasa, Sunday atau Monday kita dah boleh tengok dekat klinik kita. So pesakit boleh datang macam walk-in je lah. Kita panggil Pink Ribbon Clinic. Dan kita ada referral letter yang khusus. Saya rasa saya dah bagi distribute untuk semua KK masa saya buat, kita buat kursus di Kuala Kerai 2 tahun lepas. Tahun lepas kita tak ada kursus sebab COVID. Tahun ni kita masih bertuah boleh buat kursus lah. Dengan SOP yang ketat lah. Okay, kalau kita lihat prognosis, kalau kanser kita detek awal, saringan awal buat ujian, kita peringkat awal pesakit datang jumpa kita, peringkat 1-2, dia punya orang kata jangka hayat untuk hidup lama tu lebih tinggi ya. Sekarang ni bukan saja 95 yang old picture, sekarang ni almost 99% yang peringkat awal, stage 1, stage 2 almost 90% kita boleh dapat, pesakit boleh hidup lama. Kalau datang peringkat lewat, dah orang kata pergi ke paru-paru, pergi ke tulang, pergi ke hati, kita pun tak banyak benda yang kita boleh offer untuk pesakit. Hanya rawatan sokongan untuk kurangkan orang kata supaya mereka lebih selesa, quality of life mereka tu lebih terjamin sedikit supaya mereka tak suffer daripada orang kata kesakitan disebabkan oleh kanser. Okey, saya sentuh sikit thyroid cancer lah, because dalam topik tu ada thyroid cancer. Thyroid cancer ni nak compare sebenarnya orang kata jarang-jarang kalau kita tengok. Tetapi risikonya, insiden dia makin meningkat di negara membangun. Ya, banyak pesakit dapat orang kata kanser thyroid, tapi selalu peringkat awal. Kenapa? Kerana mereka buat ultrasound thyroid ni macam mudah saja. Macam tempat kita tak semua klinik kesihatan ada ultrasound machine. Tak semua orang kata hospital-hospital daerah kita pun ada ultrasound machine kan. Tetapi masa saya di negara US semua tu, setiap klinik family physician dia memang ada ultrasound. So pesakit yang rasa ni dia orang buat scan dan dia orang rujuk kita awal. Sebab tu risiko kanser makin meningkat. Kalau kita lihat pada tahun 2018, ni adalah seluruh dunia, iaitu 3.1% sahaja kanser thyroid di kalangan kanser-kanser lain. Maksud dia sikit sangat, dan kadar kematian dia sikit sangat 0.4% berbanding kanser-kanser lain. Kalau di Malaysia pada tahun 2020, kes yang baru didiagnos sebagai thyroid kanser hanyalah 1.6%. Dan kadar kematian dia 0.5%. Maksud dia almost sama macam dekat negara-negara lain. Risiko nak jadi tinggi pada wanita, iaitu 3:1 lah. 3 wanita dalam 1 lelaki. Faktor risiko yang betul-betul di-establish untuk dapat kanser thyroid hanyalah ada satu saja, iaitu kita terekspos kepada radiasi. Contohnya maksudnya nuklear, orang kata nuklear bom lah, macam ataupun radiasi bocor. Macam kat Jepun, macam tsunami hari itu. Risiko dia nak dapat, orang kata rakyatnya dapat kanser thyroid adalah tinggi. Sebab tu bila dapat kanser thyroid, kalau nak bagi rawatan radioaktif iodine tu dia orang sensitif sikit.
Sebab dia orang tak suka radiasi-radiasi ni, sebab dia orang dah banyak dia orang kata ada radiasi. So yang ni saja satu faktor yang establish. Yang lain adalah orang kata faktor risiko lah. Kalau family ada kanser, dia ada risiko dapat kanser tapi tak semestinya dapat. Ataupun masa dia kecil dia ada kanser lain, contoh limfoma, leukemia, kita bagi radioterapi, radiasi, so risiko dapat kanser tu ada. Ataupun pesakit yang long standing goiter, selama lebih daripada 10 ke 15 tahun, risiko mereka dapat kanser ni sedikit tinggi berbanding orang biasa, itu sebanyak 10 hingga 15%. Macam saya buat kajian di Kota Baru, pesakit kita yang ada goiter ni dalam lebih kurang 16%. Kalau yang ada toksik, yang maksud dia hormon terlebih, toksik goiter maksud dia ada goiter dan dia hormon terlebih, toksik, lebih kurang dalam 18%. Maksud dia tinggi juga sebenarnya. That's why kalau ada besar sangat, kita advise mereka untuk buang. Tanda-tanda adalah pesakit datang dengan macam suara karau, suara kasar. Maksud dia vocal cord paralysis. Vocal cord ni adalah orang kata tempat pembukaan di peti suara kita. Kalau kita bercakap, dia akan tertutup. Kalau kita cakap, dia terbuka. Kalau kita makan, minum, dia akan tertutup. So ni adalah kalau dia paralisis disebabkan oleh saraf yang bekalkan, orang kata yang membekalkan saraf ke tempat dia tu terkena kanser, dia akan paralisis dan suara akan garau. Ataupun pesakit kata saya makan, orang kata jelit, choking kita panggil, jelit. Saya makan asyik jelit dia, tengok saya jelit dan suara pun berubah. Itu maksud dia tanda-tanda kemungkinan kanser. Ataupun ada kelenjar limfa dekat leher. Kelenjar limfa dekat leher sebenarnya banyak sebab. Mungkin boleh jadi bukan thyroid, mungkin boleh jadi thyroid. Sebab utama mesti kita tahulah TB lah kan. Sebab-sebab lain kadang-kadang kalau kita ada batuk teruk pun kadang-kadang kita rasa ya ada juga kelenjar bengkak. Tetapi kalau bengkak yang berpanjangan tak surut-surut dalam tempoh sebulan, 2 bulan, dapatkan rawatan awal. Ataupun ada kelenjar thyroid yang kata dia melekat dekat surrounding tissue. Selalunya jarang lah, tapi dia macam keras, melekat dekat surrounding tissue tu selalunya risiko kanser. Okay, screening, kita tak ada effective screening method. Kita tak ada pun. Kalau nak kata ultrasound, tak semua tempat ada ultrasound. Untuk jadi orang kata benda-benda tu satu screening, alat untuk screening, dia mesti mudah didapati di mana-mana saja. Walaupun mammogram bukannya didapati mana saja, tapi mammogram senang dibuat. Ultrasound ni operator dependent. So kalau kita buat screening, masa ultrasound tu ada kelenjar bengkak, kelenjar thyroid lebih pada 1 cm, kita kena evaluate lah. Kena buat siasatan lanjut. Tetapi kalau dia kurang 1 cm, ultrasound macam suspek ada kanser, ada bengkak leher, ada family history, pernah pergi dekat Jepun dan terkena radiasi ke, mungkin kita kena buat ujian lanjut lah, mungkin kena ambil biopsi. Ataupun selalunya kalau thyroid nodul yang kurang pada 1 cm ni, tak perlu risau. Kalau you all tengok kat klinik, you all tengok ada ultrasound kata kurang 1 cm nodul. So tak perlu sibuk nak refer ke kami. Ya. Korang boleh follow up sendiri setahun atau 2 tahun sekali, pergi buat balik ultrasound tengok. Kalau dia sama je tak berubah, boleh follow up. Okey, thyroid function test. Ni bukan ujian. Ujian thyroid function ni bukan ujian untuk screening. Kita nak tengok sama ada thyroid kita ni overfunction atau hypofunction. Maksud dia terlebih hormon atau kurang hormon. Dia bukannya screening method. So macam saya kata tadi, dia tak ada untuk kita punya screening. So yang paling adalah ultrasound lah. Sebab tu saya kata di negara-negara luar, ultrasound dia orang macam mainan je ultrasound dia orang. Ultrasound kan, macam mainan untuk dia orang. So semua tempat, klinik-klinik kesihatan dia orang ada ultrasound. So dia boleh rujuk awal. Tapi kita tak besar, tak nak datang hospital kan. Walaupun dah datang hospital sini tanya tak nak buat tak mudah, tak nak buat. So kita hantar balik untuk follow up. Okey, saya rasa itu saja untuk topik screening dan orang kata apa ni, kita nak detect awal. Saya tak pergi detail investigation semua tu sebabnya topik ni topik screening dan pengesanan awal. Sebabnya kalau nak bercakap pasal breast cancer itself, orang kata banyak lah. 1 minggu pun tak cukup, tak habis, macam-macam. Okey. Ada soalan ? Ada. Nanti boleh ambil bagi email ke dekat Rustia, nanti dia akan hantar ke saya dan saya akan forward.
Okey, ada lagi soalan? Harap lepas ni kita boleh bagi tahulah, kita penyerakan orang-orang kampung kita, katalah buat ujian awal lah. Kalau ada benjolan jangan takut. Ada setengah orang kata apa yang dia orang takut, kalau ada biji datang kat hospital ni kena pisau lagi teruk, dia punya ni. Ada orang kampung cakap macam tu, dia kena toreh dengan pisau boleh dapat lagi teruk. Maksud dia bengkak, antara akan makin bengkak. Sebenarnya itu tak betul lah. Kita harap orang kata mitos-mitos begitu tak kita boleh orang kata hakis lah. Ada exact criteria untuk kita admit patient yang ada breast lump. Selalunya yang datang breast lump ni dia orang sebenarnya orang kata sihat walafiat, betul tak? Walaupun dia orang ada nanah ke bengkak besar macam ni pun dia orang boleh berjalan lagi. Unless kanser tu dah merebak ke paru-paru, merebak ke tulang belakang sampai dia orang tak boleh berjalan, merebak ke paru macam susah nak bernafas, tu baru ada orang kata baru dia orang ada simptom. Kebanyakan mereka tak ada simptom, sebab tu dia orang kata tak sakit, doktor saya tak sakit, bukan kanser ni tak sakit. Mitos-mitos begitu yang pesakit kata kalau saya tak datang lah sebabnya saya tak sakit, ni bukan kanser. So kita kena kata bagi tahu orang kebanyakan kanser memang tak sakit. So ada patient saya jumpa di klinik. Once the admin patient ada lump, some of them boleh accept as lagi tahu kan. Some of them dia akan fikir almost depressed even in front of us. That is the thing. So kita kena bagi tahu dia memang ada benjolan tetapi kita tak pasti ini adalah kanser ke belum. Kalau dia ada benjolan sahaja orang muda kebanyakannya fibroadenoma orang muda. Tapi kalau umur tua tu kita rasa macam benjolan dia macam bengkak dia tak sekata, ill define, tak betul-betul bulat, tak mobile tu kita mungkin kata oh ni mungkin ada risiko. Kalau macam kita tengok mobile ni saya rasa kemungkinan besar bukan. Buatlah ujian dulu tengok. Buat ujian tengok kalau bukan kanser alhamdulillah kita follow up boleh. Kalau macam orang normal yang kecil kurang pada 2 cm 1 cm kita biar aja kita follow up. Kalau yang macam based on our examination we consider as possibility of CA is really high. Can you get urgent or visit? Selalunya diorang saya rasa diorang dah refer kita orang awal. Selalunya contohnya saya bagi kita contoh kan. Kalau ada pesakit tu terus diorang call kita. Kalau kita contohnya hari ni you tengok patient kan. So next week kita dah jumpa dah sebab klinik kita hari Isnin je. Hari Selasa, Rabu, Khamis previously kita buat operation. So hari Isnin je kita tengok. So selalunya bila pesakit datang tu kita tengok dan kita order mammogram immediately. Pada masa yang sama lepas mammogram kita buat biopsi terus. So result dia next week selepas tu. Sebab tu kita panggil Pirimal Center. Kami tapi tak betul-betul launch sebabnya sepatutnya kita launch last year lagi tapi COVID tak boleh nak buat apa-apa. So tahun ni pun saya rasa macam COVID berakhir macam ni juga. So tapi kita haraplah kesedaran makin banyak lah. Tapi sekarang ni macam kanser saya punya waiting list lama, kanser payudara. Macam kadang-kadang kita kesian bulan 5, bulan 4, bulan 5 waiting list. Sebabnya kita tak ada OT. Kita share dengan ada disiplin. So previously kita ada 3 OT. Kalau kanser kita diagnose this week, next week dah kita boleh offer surgery ataupun kita offer kemoterapi, tapi sekarang susah because of COVID. So kalau you ada cases dia, tak perlu risau, tulis orang yang referral tu, call kita terus. Dan kita accept the referral yang Pink Ribbon Center. So kita memudahkan cara. Kemudian harinya saya akan forwardkan ke hospital Kuala Kerai, Tanah Merah, tetapi belum sampai masa lagi lah. Betul, ada setengah-setengah kalau ada something mungkin ada yang doktor kan yang baru ni. Yang macam di exam pun kata mungkin kurang yang doktor lepas dia order mammogram, maksud dia masa tu walaupun dah ada situ dia order, jadi lambatlah diagnosis. Kalau ada finding yang ketulan macam saya kata tadi early referral, ketulan tanda-tanda umur dia 35 tahun ke atas, terus dia refer kita cepat, tak perlulah nak tunggu mammogram buat tu tak, because bila pesakit datang terus kita order mammogram dan biopsi on the same day. Ya, soalan lagi. Okay, kalau tak ada soalan, terima kasih kerana sudi